Saya pun tegak. Tiba-tiba bunyi kuat. Oh, dia naik pula berterbang. Apa yang pula berterbang ni? Naik ke laut, pergi ke laut pula. Kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang sebentar lagi. Aku nak ke Ipoh. Apa yang ke Pulau Pinang pula berterbang ni tuan-tuan. Oi. Yang India sebelah saya itu, Aci itu. Apa pasal? Apa pasal? Saya pun mau tanya Aci, apa pasal? Kelang kabut tuan-tuan, Ipoh pergi Penang pula. Sejam duduk dalam kapal terbang. Menang turun tak boleh. Ya orang pakai nak turun. Kami nak turun, nak turun. Tak boleh, duduk diam-diam. Nanti kita patah balik ke Ipoh. Sejam 5 minit duduk menang dalam tu. Aduh. Terbang pula ke Ipoh pula. Tu saya kata puas berjalan. Aduh. Saya pula duduk pula tepi sekali lorong. Pramugari pula. Allah. Aduh. Tak tengok rasa macam bazir pula untuk lorong. Aduh. Sabar je lah. Itu yang buat tidur. Nak selamatkan mata. Warok lah konon. Tengah-tengah nak tidur, dia datang pula. Datuk, boleh tak ambil gambar? Boleh ha? Bila nak jadi warok saya ni? Ni masalah kita sekarang tuan-tuan. Allah test, kita kalah. Allah test, kita kalah. Allah test dengan duit. Allah test dengan harta. Allah test dengan sesuatu yang kita suka. Makanan yang kita suka. Nak warak tak warak? Awak tu kencing manis. Dihantar pula lemang berjagung. Hantar pula pulut pula makan dengan durian pula. Pulut makan dengan durian santan. Orang yang makan tu pula duk ramah santan dengan pulut tu depan kita dengan durian tu. Keluar pulut-pulut dengan durian kot jari ni. Ini mencabar aku ni. Warak. Yang ni lah tuan-tuan yang jadi susah pada kita nak berubah. Kadang-kadang kita tak jadi warak. Warak inilah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita dah berubah, dah hijrah, warak. Tuan-tuan, cabaran akan datang. Dia bukan senang-senang nak berubah jadi baik. Kadang-kadang kita ni orang pangkat besar dulu-dulu ni. Bila dah berubah, dah jadi ahli masjid, kita terbawa-bawa dengan pangkat kita, harta kita, jawatan kita. Kita tak boleh terima. Tok siap sound aku. Aku ni dulu. Dulu bang. Aku yang dulu lain pada yang sekarang bang. Kadang-kadang kita tak boleh tu. Warak. Kadang-kadang ustaz yang baca khutbah ni, duk ceramah, duk baca khutbah. Dia ni macam perli aku je ni. Warak. Tak apalah pengajaran. Jadi akak-akak nombor 2 warak. Nombor 3 abang hilmun. Tenang. Tenang hati, lemah lembut, berlapang dada. Bila kita tenang menghadapi sesuatu, jalan penyelesaian akan sampai pada kita. Saya bila teringat air mineral macam ini, saya teringat satu orang. Dia bawa botol macam ini, cuma tak plastik lah. Dalam botol tu ada cuka getah. Ada cuka getah, asid. Dan dia datang ke rumah saya sebab dia nak simbah muka saya dengan cuka getah. Saya ingat dia bergurau. Oi. Ya. Oi Kazim. Ya saya. Kamu kat mana? Kat rumah. Kenapa bang? Aku datang jumpa kamu ni. Apa pasal? Ada hal apa? Aku nak simbah muka kamu dengan cuka. Faham? Oh iya ke? Datanglah jemput. Abang dari mana ni? Aku di Selangor. Tunggu. Aku datang. Kata dia. Petang tu sampai tuan-tuan. Saya ingatkan dia bohong. Dia bawa betul cuka. Sudah. Menjerit kat pintu pagar. Saya pun telefon pegawai saya. Min. Mai datang kejap. Dia tengok betul ke tak betul cuka. Amin pun datang. Dia telefon balik. Betul lah Ustaz. Kalau gitu panggil polis. Panggil polis ya. 2 pegawai polis datang. Naik iswara datang polis.
Dia datang nak simbah muka saya. Sebab dia kata saya ceramah mengata pada dia. Isteri dia balik cakap kat dia, itu lawak. Tengok Ustaz Kazim cakap. Oh, tak dengar ke cakap dia? Dia marah sebab isteri dia sound dia. Sebab isteri dia dengar ceramah saya. Tengok, awak punya pasal, kamu punya pasal, isteri saya dah tak hormat pada saya tau. Muka macam awak ni, macam kamu ni layak dengan simbah cuka gitu. Saya kata, abang nak simbah pun simbah lah, itu hak abang. Tapi abang kita ni orang Islam, tahu Islam. Polis dia cakap, Ustaz, kami ambil je dia Ustaz, sabar kejap cikgu. Saya nak nyembang dengan dia 2 jam tuan-tuan. Saya kata, abang pergilah balik, cuka getah ni, pergi buat menoreh getah balik, pergi buat ni. Ada di Selangor ni juga tuan-tuan, ada orang dia bersalam dengan saya, dalam jari dia ni ada pisau belit. Dia kerak 2 pisau belit tu, dia potong 2, dia letak di sini. Tujuan dia bila dia nak bersalam dengan saya, dia nak toreh tangan saya. Oi, jahatnya, subhanallah. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok ke makcik? Tak, seronok tu kalau orang suka. Macam saya ni, suku yang tak suka. 3 suku je yang suka. Yang mana faham, tak faham sudah. Saya punya orang tak suka punya ramai. Tak di sini ni. Itu belum lagi kena santau. Belum lagi kena fitnah. Belum lagi kena boykot. Itulah cabaran yang Allah bagi. Nak tengok setakat mana kamu nak jadi baik. Maka hadapilah dia dengan hilmun. Tenang. Tenang. Itu jadi saya. Jadi isteri saya. Ni hak nak jadi isteri saya ni. Kalau dia pun tak tenang macam. Ada perempuan datang naik teksi bawa air. Bawa air. Ustazah, ya, saya nak kahwin dengan ustaz. Boleh tak? Menung rumah saya. Perempuan ni sebelum dia jumpa rumah saya, dia jumpa saya dulu. Ustaz, saya suka dengan ustaz. Boleh tak kita kahwin? Dia ikut saya ke mana-mana, letih tuan-tuan. Saya kata macam inilah akak pergi jumpa isteri saya. Kalau isteri saya setuju, kita kahwin. Oh tu yang naik teksi pergi tu. Saya tahu dah, kalau jumpa isteri saya, tobat lahum tak dapat tuan-tuan. Lakum dinukum wali yadin lah tuan-tuan. Itulah dia. Kalau saya kata tak boleh, dia marah saya pula tak lagi. Tak nak lah, sedar dia. Tak mau cakap tu, merosakkan dia. Pergi jumpa isteri saya, kalau dia nak, saya setuju je. Saya okey je. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dia pergi. Bila pergi tuan-tuan, duka cita dimaklumkan. Dah selesai masalah. Bayangkan tuan-tuan jadi isteri, macam-macam kena tinggal, tak duduk di rumah. Orang ni claim pula saya isteri kedua Ustaz Kazim. Lah. Isteri saya kata, abang dah kahwin orang Taiping Ya ke? Ini? Jom kita jumpa dia mama. Ayah pun nak jumpa isteri kedua ayah. Kesian kat dia, langsung tak jumpa. Bayangkan tuan-tuan, nak hidup kalau tak berhadapan dengan hilmun, perang besar tuan-tuan. Perang besar. Sebab tu saya sebagai seorang penceramah kena hilmun, tenang jiwa. Apa orang cakap pun tenang jiwa. Orang kutuk dalam Facebook, tenang jiwa. Kes orang lain, dia letaknya dalam paper gambar saya. Apa pula? Surat khabar putih baru ni. Saya simpan keratan tu. Tunggu masa tuan-tuan. Yang mana faham tak faham tu dah. Sebab kita kena sabar. Orang kutuk macam-macam. Orang kata macam-macam. Yang tak ada kaitan dengan saya pun orang letak. Saya helmon. Saya senyum saja. Saya tak nak bagi sebarang komen. Saya tak cakap apa pun tuan-tuan. Sebab tu seorang boleh tengok. Orang tak tengok apa respon Ustaz Kazim. Tak ada respon. Saya hanya menulis dalam Facebook saya. Tak ada kaitan benda pun. Saya cerita pasal gigi saya patah. Saya cerita pasal pengalaman pergi naik sana, pergi buat sini. Supaya keadaan jadi tenang.
Jadi abah-abah, akak-akak pun, kalau kita menghadapi situasi yang dituntut kepada kita ialah ketenangan. Sama ada situasi yang menyeronokkan, tenang. Sebab ada orang yang bila dapat sesuatu yang menyeronokkan, dia lupa diri dia. Dia dapat apa yang dia hajat, dia seronok sangat, dia lupa. Ada orang yang tak seronok, yang tak sedar bila dilanda kesedihan, dia jadi pemarah, dia jadi bengis. Dengan anak dia pun dia bengis, dia buat smackdown anak dia. Pasal anak dia kuat menangis, dia goncang anak dia yang menangis tu. Diamlah, aku penat. Budak tu bergegar-gegar kepala. Sekarang biol budak tu. Elok duduk meleleh 24 jam. Sebab gegaran pada otak. Boleh tak jadi orang yang helmon? Ada perempuan bagus nak buat umrah. Ini kali pertama ustaz, Allah jemput saya. Betul? Kebetulan pula ustaz haid. Sabar, tenang. Dimakannya pil pencegah haid. Saya tak larang akak-akak ni makan pil penahan haid. Makan, dapat nasihat doktor, izin pada suami, jalan. Tapi fikirkan, akak menahan haid akak, ada kesan tak? Kesan dia mungkin pada akak tak stabil, tak balance, tak betul aturan. Yang timbul masalah ialah pada akak nanti. 4-5 bulan selepas akak ambil, tak selesai lagi masalah. Haid tak teratur. Yang nombor 2 bermasalah ialah suami. Lagi bermasalah suami itu. Bukan semalam dah bersih ke? Baru datang balik abang. Astagfirullahalazim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Maka nak menjadi hilmun ini, caranya ialah, salah satunya ialah ikut cara yang telah ditetapkan dalam agama. Al-Quran mengajar kita menjadi orang yang hilmun. Macam saya itu sakit gigi. Ambil sakit gigi ni, pasal gigi ni sakit 3-4 hari ni. Tengok lubang tak ada. Bila sentuh sakit, bila pegang sakit. Habis kelas, pergi ke klinik. Doktor X-ray gigi. Oh, Datuk, gigi Datuk sudah tak dapat diselamatkan lagi. Kena cabut ke? Ya, sebab rawatan akal dah tak boleh dibuat. Dia punya ni dah rosak, yang ni dah rosak. Nak tak nak Datuk, kita terpaksa cabut. Aduh, cabut pun cabut lah, nak buat macam mana dah. Dah tak boleh buat apa, secara nak buat rawatan akal, tak boleh. Bila start cabut pukul 5, pukul 4 petang, 5.30 baru sampai. 5.30 baru dapat keluar gigi saya. Punya lama tuan, bergoncang-goncang kepala saya. Nasib baik doktor tu cantik. 45 minit duk tengok muka dia. Kalaulah dia jantan, seterajang lama dah tuan. 3 kali bius. Apa yang kejadiannya lama benar ni, ya Allah. Nurse datang pegang kepala saya ni, pekuk ni, supaya tak bergerak kepala saya. Please support me. Nurse tu. Last kali doktor lelaki datang. Sorry Datuk, sorry. Dia tarik-tarik, patah pula dah. Gurudi pula. Wow. Ni welding ke apa ni? 5.30 baru habis. Diletak kapas. Pembantu saya tanya, macam mana ni Datuk? Ni doktor, macam mana ni Datuk? Tengok pada kapas, kalau kapasnya sudah hilang putihnya, semuanya sudah darah semua, boleh pelah itu darah, pergi hospital lah, emergency ya. Tapi kalau kapas tu ada putih-putih lagi, maknanya tak ada darah keseluruhannya, tak ada apa, itu biasa, normal. Itu je doktor tu cakap. Saya tengok muka dia, saya bengkok cantik, saya cakap. Dia kata kalau kapas tu merah semua darah, tak ada yang putih langsung, pergi hospital, emergency kata dia. Sebab dia makan ubat cair darah. Pukul 12 malam tak selesai.
Udah satu plastik dah kapas. Orang rumah kata, abang jom lah hospital abang, oi. Jom. Saya kata, sabar lah. Sikit lagi malas. Pergi hospital kan dia jahit ke apa tu, nyusahkan abang lagi pula. Biar lah. Penuh darah. Jomlah abang. Dah. Mama ke tepi. Duduk tepi sikit. Orang sakit gigi ni kan boleh tampar lah tepi sikit ni. Saya ambil surah Al-Fatihah. Saya baca surah Al-Fatihah. Saya baca selawat tafrijiyah. Lepas tu saya baca selawat syifa. Lepas tu saya baca surah Hud ayat 44. Lepas tu saya ambil kapas tadi, saya tekan dia, tabbat yada abi lahabin wa tabbat, sesumbat. Berhenti darah dia, tuan-tuan. Itulah ubat, itulah ayat yang menghentikan pendarahan. Itulah nama dia Hilmun. Jangan buat tindakan membabi buta yang merosakkan kita balik. Sabarlah, tenang dulu, sabar dulu. Ada jalan penyelesaian dia. Cuma masalah dia kita tak jumpa, kita tak sabar. Hilmun tu tak ada. Bila isteri kata, abang ceraikan saya, okey, cerai. Sabar, Hilmun. Mak mertua datang jumpa akak, dia ambil jari dia, dia lak dekat sofa. Nampak habuk. Pergi ke dapur pula, ini nampak minyak. Awak tak gunakan Ezion ke? Kata dia. Hai mak mertua aku, sabar, Hilmun. Kadang-kadang Allah test suami bawa balik mak duduk dengan kita. Mak mertua. Suami kerja, kita pula menghadap mak mertua. Basuh berak dia, mandikan dia, suap dia. Sambil suap pula duk ngutuk kita. Basuh berak pun kita buat. Bila adik ipar datang, kakak ipar datang ziarah mak dia orang, mak mertua tu boleh kutuk kita. Tak tahulah kakak ipar korang tu, Bukannya jaga aku. Berak pun bukannya nak basuh sangat pun. Tak tahulah kakak ipar korang tu. Sakitnya hati. Dan lebih menyakitkan hati, kakak ipar pula macam ini mengajar kita. Kak Long, mak tu dia tak boleh sangat tu makan tu. Kak Long, ingat tau. Padahal dia datang ziarah 3 jam je. Tapi jari Kak Long, nampak tu mak Kak Long. Aku gigit jari kau kan. Hilmun. Sabar. Tenang elok-elok. Orang yang sabar, orang yang tenang elok-elok buat sesuatu benda, balasan dia mesti baik. Mesti baik. Sabarlah banyak. Kita faham. Tak payah kita nak mengadu ke orang. Suami saya tu gatal bawa mak dia. Saya tak tahulah tau.